السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pertamanya saya pohon kemaafan kepada semua hadirin yang hadir yang menunggu kuliah pada malam ini kerana saya telah terlewat. Saya daripada Kuala Lumpur berusaha untuk sampai. Semalam saya ke Kuala Lumpur dengan kapal terbang. Dan saya tak berani ambil kapal terbang balik kerana kapal terbang di negara kita ini sejak kebelakangan ni memang semuanya lewat-lewat. Daripada pukul 9 dia delay semalam sampai 11.30. Sampai dah 12.30 malam. Pagi tadi saya bermesyuarat, ada mesyuarat dengan orang-orang yang penting daripada bukan saja Malaysia, daripada dua negara juga. Jadi saya yang meminta supaya mesyuarat itu diawalkan kerana saya kata malam ni saya ada kuliah Masjid Alwi. Betapa pentingnya kuliah ni saya nak hadir. Jadi daripada mesyuarat itu pukul 3 kepada 4 ditukar kepada pukul 2 kepada pukul 3. Dan sudah sedikit awal. Selepas sudah mesyuarat, saya naik kenderaan pecut. Ni yang saya pakai baju ni. Saya kira heran sejak bila pula mengajak pakai baju batik ni. Pecut dan kemudian hujan. Biasalah tuan-tuan bila kita nak cepat. Dan orang bawa kereta ni macam-macam style Malaysia ni. Kita ni naik kereta ni ada kanan ada kiri. Dalam negara kita ni kalau nak bawa perlahan, bawalah belah kiri. Sudahlah hujan satu hal, sebahagian orang bawa perlahan, relax. Di Perlis pun sama, pagi-pagi tuan-tuan bawa. Ramai orang relax. Dia tak kisah orang lain nak kerja, nak pergi sekolah ke apa ke, dia relax. Saya pernah duduk di Lampeter, Wales. Dan macam tu lah, Wales pun macam tu. Jadi saya nak kata kat Perlis pun tak boleh. Tapi yang masalah ni apabila ia lebuh raya. Yang utama tu orang banyak urusan. Betapa ramai, setengah orang tu dia duduk belah kanan. Sedangkan dia bawa slow. Perlahan. Berapa ramai orang yang menderita di belakang. Mungkin sakit ke, demam ke, nak hadir kuliah ke. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi kata, "Iyakum wal julusa 'ala turuqat." Kamu jangan duduk di jalan-jalan raya, di jalan-jalan, Nabi kata. Sahabat kata, "Ya Rasulullah, malana min bud." Wahai Rasulullah, kami tak boleh nak kena duduk juga tepi jalan. Itu bukan jalan raya macam zaman kita, zaman dulu. Jalan orang lalu kuda. Wa innama majalisuna natahaddatsu fiha. Innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha. Kami majlis kami duduk bersembang-sembang tepi jalan. Sahabat kata kepada Nabi. Nabi kata, "In abaitum illa al-majalis fa'tu tariqa haqqaha." Jika kamu nak duduk juga tepi jalan tu, Nabi kata berikan pada jalan itu haknya. Sahabat tanya, "Wa ma haqqat tariq? Wa ma haqquha ya Rasulullah?" Apa hak jalan? Nabi kata, pertama, ghaddul basar. Tundukkan pandangan. Jangan duk mengintai orang. Ai, bawa apa tu? Ai, lawa nampak? Tambah kaki-kaki mengorat, tak boleh lah. Wa kafful adha. Dan kemudian jangan bagi orang lain sakit. Balin sakit ke, cakap yang menyakitkan ke. Dalam konteks moden ni, lambat menyakitkan hati orang. Sajalah saya sebut sikit kan.
Waraddus salam, dan jawab salam. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, suruh yang ma'ruf dan larang daripada yang mungkar. Ya, lambatlah hujan lagi pun. Kemudian dekat nak sampai situ, ada hamba Allah pergi langgar pula belakang kereta. Tak apalah. Kejadian dalam kehidupan. Mungkin sebahagian orang bawa kenderaan, sebahagiannya mungkin dia baca benda penting. Tapi kalau di sebahagian orang dia terlanggar orang kerana dia baca benda yang tak penting, lagilah tak wajar kan. Baca kat handphone dia, langgar orang. Saya sikit sebelum nak masuk ringkas. Bila nak sampai lambat, duduk dalam kereta, baca buku, salah satu lagi baca tengok handphone lah, berita. Saya nak sebut pertama kepada wartawan, kemudian kepada pembaca berita, kemudian kepada netizen. Sebahagian berita ni rubbish. Buang masa orang. Masalah duduk lalu juga kot handphone kita. Cerita rumah tangga orang bercerai lah, apalah, merepek betul. Pertama, untuk wartawan, semua yang dia tulis itu adalah kerja yang bodoh dan sia-sia. Dia membodohkan diri, membodohkan rakyat juga, membodohkan pembaca. Urusan rumah tangga orang, apa yang awak nak sibuk? Tidak memberi manfaat kepada awak di dunia dan di akhirat. Di dunia pun tak ada apa-apa faedah, akhirat lagi hanya menambahkan dosa saja. Nabi kata, min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'an. Tanda baik Islam satu orang, dia tinggalkan benda yang tak ada kaitan dengan dia. Apa kaitan awak? Orang nak bercerai ke? Dia nak merajuk ke? Berapa ramai tiap-tiap hari orang bercerai dan merajuk? Apa yang awak sibuk dengan hal itu nak dijadikan berita? Nabi kata, Inna Allah yuhibbul ma'ali al-umur wa ashrafaha wa yakrahu safsafaha. Dalam riwayat Al-Baihaqi dan Tabarani. Allah sukakan ma'ali al-umur. Allah sukakan benda-benda yang tinggi standardnya. Benda-benda yang high level. Dan benda-benda yang mulia. Dan Allah bencikan benda-benda yang selekeh. Benda-benda yang remeh, temeh, yang tak ada nilai. Allah benci. Cerita pasal orang bercerai, merajuk. Cerita pasal orang bercerai, beli kereta. Apa benda hal? Ditulis segala titis peluh ataupun segala kesungguhan yang ditulis. Apa faedah ini semua? Maka marilah pula orang itu mengulas, orang ini mengulas. Kemudian petua-petua perkahwinan, ustaz-ustaz pun keluarkan petua-petua pernikahan, perkahwinan, bagaimana nak mendamaikan. Menjadikan masyarakat bodoh dengan berita-berita yang seperti itu. Itu urusan orang. Kau nak cerai-cerai, berapa ramai tiap hari orang bercerai. Dan kau nak kembalikan balik, kau kembali. Agama memberikan panduan umum, bukan nak mencerita berapa titis air mata orang lah apa. Tengok tajuk je selekeh lah. Serabut handphone kita bila dia lalu. Dan saya tengok ada status orang-orang agama juga mula mengulas. Ini pun satu lagi. Mengulas hal-hal yang selekeh seperti itu. Ini sangat saya nak sebut. Tapi saya nak sebut hadis tadi. Untuk kita menjadi orang yang besar, untuk menjadi orang yang tinggi, standardnya kita campuri, kita berurusan dengan perkara-perkara yang tinggi nilainya dalam hidup ini. Orang-orang yang suka mencampuri hal-hal yang selekeh,
maka dia pun selekeh. Sebab itu apabila kita berbicara dengan orang-orang yang besar, kehidupannya besar, cerita-ceritanya cerita besar. Apa yang dia lihat dalam kerangka yang besar. Tapi kalau satu orang itu kita lihat bersembang dengan kita, dia bersembang benda-benda yang selekeh, kita jangan duduk di dalam majlisnya. Dia akan menjadikan kita sepertinya bercakap benda-benda yang lekeh, tak ada standard. Allah suka ma'aliyal umur, perkara-perkara yang ada kualiti, ada standard. Cakap dalam hal-hal yang besar. Palestin kena bom, rakyat Muslim mati, orang-orang itu dibunuh, dunia bercampur. Dia bercerita tentang kisah talak satu orang artis. Mudah-mudahan tidak membabitkan kita yang belajar agama ni. Dan mesti sentiasa memberikan respon kita yang keras supaya masyarakat tidak bodoh dalam hal-hal yang seperti ini. Selagi pemberita kita, fokus netizen kita, pembaca kita banyak dalam hal-hal yang seperti itu, kita akan dapati lambat untuk masyarakat kita untuk matang dan maju ke hadapan dalam pemikiran mereka. Kembali kepada hadis kita ni. Kita baca ringkaslah malam ni. Saya cakap pada pihak masjid, saya nak buat juga kuliah malam ni. Kalau tidak sia-sia saya ubah mesyuarat. Driver pecut. Jadi orang yang kena horn kerana nak suruh ke tepi. Jadi whatever, buat juga kuliah, dan alhamdulillah tuan-tuan masih menunggu untuk kuliah pada malam ni. Ma yuqra'u fil witr, apa yang dibaca pada salat witir. An Ubay bin Ka'b radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru bisabbih isma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i. Wa zada, yani zada fi riwayati Abi Dawud, wa la yusallimu illa fi akhirihin. Yani tidak, okey, saya terjemah dulu. Daripada Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu, katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berwitir dengan sabbih isma rabbikal a'la dan qul huwallahu dan qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Diriwayatkan oleh Ahmad, diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan diriwayatkan oleh An-Nasa'i. Dan dia menyatakan bahawasanya ada tambahan di dalam riwayat An-Nasa'i, tapi dalam sebenarnya bukan riwayat Nasa'i saja, dalam riwayat Ahmad, bukan Abu Dawud. Dalam riwayat Nasa'i ada tambahan juga, dalam riwayat Ahmad juga sebenarnya ada tambahan. Wala yusallimu illa fi akhirihin. Baginda Nabi SAW tidak memberi salam melainkan pada akhir solat. Kalau tuan-tuan faham daripada tambahan itu, artinya baginda sembahyang 3 rakaat berturut-turut. Sedangkan hari itu kita kata yang ada dalam riwayat ialah 2, 1 dan juga boleh 3 terus. Dan kebanyakannya 2, 1. Tapi bagaimana untuk menghuraikan riwayat ini? Yang pertama, hadis ini ialah hadis yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka'b. Ubay bin Ka'b ialah sahabat Nabi SAW. Ubay bin Ka'b bin Qais bin Abdullah bin Najjar Al-Ansari Al-Khazraji. Ubay ini adalah orang Khazraj daripada suku Ansar. Dikenali gelaran dia Abul Munzir. Sahabat ni ada ramai, kebanyakan mereka ada Abu, ini kunyah. Orang Melayu kurang
ada. Tak panggil. Tambah zaman moden. Macam saya sebutlah. Saya ada anak nama Talhah. Kalau sebahagian orang Arab, dia memang panggil saya Aba Talhah. Pasal dia kira anak. Dia tak semestinya anak sulung, mana-mana saja anak. Sebagai orang tak ada anak pun, dia ambil je apa-apa nama supaya dia diabukan. Dan ini berlaku perbincangan di kalangan para ulama. Adakah ia termasuk di dalam sunnah ataupun dia termasuk di dalam adat Arab, Jibiliyah. Yang mana Arab demikian cara pengenalan. Yang penting ialah seseorang memanggil orang lain dengan panggilan yang baik. Itu saja. Dan kalau kaum itu dia tak terbiasa dengan abu-abu itu, maka tidak semestinya dia nak berabu-abu. Tapi kalau dia nak panggil, dia nak mengabukan dirinya, ada contoh di dalam hadis. Ubay bin Ka'ab dikenali dengan Sayyidul Qura. Maksudnya pengulu para qari. Sebab ahli Quran Ubay bin Ka'ab. Di dalam hadis Nabi SAW menyebut dalam riwayat Al-Bukhari, Umar menyebut, Ubay aqra'una. Ubay adalah orang yang paling pandai baca Quran di kalangan kami. Kata Umar bin Khattab dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Dia menulis wahyu. Antara orang yang awal menganut Islam, terlibat di dalam perjanjian Aqabah sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, terlibat di dalam peperangan Badar dan peperangan selepas daripada itu. Ini adalah Ubay bin Ka'ab. Bahkan Nabi SAW dalam riwayat Bukhari, Nabi pernah kata pada Ubay, Inna Allaha amarani an aqra'a alaika lam yakunil ladhina kafaru. Allah memerintahkan aku untuk membaca padamu lam yakunil ladhina kafaru. Kata Ubay tanya Nabi, Sammani, Allah Ta'ala sebut nama aku. Nabi kata, na'am, ya. Fabaka, maka menangislah Ubay. Tuan-tuan, kalau ada orang yang besar, yang kita hormat, kita sayang, kita tak sangka dia sebut nama kita. Tiba-tiba datang orang menyampaikan salamnya kepada kita dan memberitahu kita, Fulan, sebut nama kau. Apa perasaan kita? Dia sebut nama aku. Tentulah kita rasa bahagia dengan sebutan itu. Bagaimana orang seperti Ubay apabila Nabi memberitahu Allah menyebut namanya? Supaya dibacakan kepadanya, lam yakunil ladzina kafaru. Surah Bayyinah. Apa perasaannya? Besarnya kurniaan Allah. Sebab itu fadilat yang diperolehi oleh para sahabat itu tidak sama. Mereka yang melihat Nabi, bersama dengan Nabi, berkorban bersama kerana Allah dan Rasulnya, disebut kemuliaannya, fadail mereka oleh Nabi. Ini adalah satu pencapaian yang besar. Kata ulama-ulama hadis, adalatus sahabah bita'dilillahi wa rasulihi. Keadilan sahabah itu telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Mungkin sebahagian kita kata, kalau aku duduk zaman tu, aku jadi sahabat Nabi. Macam saya kata, belum tentu. Silap-silap pergi sokong Abu Lahab. Na'udzubillah. Tengok Abu Lahab kemas sangat masa tu. Kan? Hatta kan pada zaman ini, ada hadis Nabi, ada yang bukan hadis Nabi. Kita kata baca, ikutlah yang hadis Nabi ni.
Dia kata, apa salahnya kalau kita tak mau ikut Nabi, nak ikut ulama-ulama? Ada boleh kata salah? Bayangkan, sesimpel itu, setelah mengaku Muslim. Ada zikir Nabi, ada zikir rekaan. Hu-hu ke, ha-ha ke, hi-hi ke. Kita kata, kenapa tak pakai Nabi? Apa salahnya kita nak amalkan yang ini? Dalam benda yang basic seperti itu. Pada zaman ini, dalam keadaan sebahagian tu merayakan Maulidin Nabi. Bila orang tak merayakan Maulid, dia salahkan orang. Kita bukan menolak untuk mengagungkan Nabi SAW, tapi bagaimana hendak dirayakan? Apa maksud merayakan itu untuk kita faham? Kita ingat dengan habis-habisan mengangkat spanduk dan seumpamanya, maka semua yang Nabi lakukan apabila dinamakan ataupun disebut, mereka akan akur. Tiba-tiba mereka pula kata, bukan nak semesti ikut Nabi je. Wali-wali kami ramai. Dan ini adalah satu keganjilan. Yastannuna bi ghairi sunnati, Nabi kata. Bersunnah bukan daripada sunnahku. Wa yahtaduna bi ghairil hadi, dan berpetunjuk bukan dengan petunjukku. Nabi kata akan datang satu zaman, yang hadis ni selalu kita baca, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Fahal ba'da dzalika syarri min khair? Adakah selepas keburukan itu datang kebaikan? Huzaifah tanya Nabi SAW. Nabi kata, na'am, walakin fihi dakhan. Sebagian dakhal. Walakin fihi dakhan. Tapi ada kekeliruan. Wama dakhanuhu, ya Rasulullah. Apa kekeliruan itu? Qaum yastannuna bi ghairi sunnati. Kaum bersunnah bukan sunnahku. Berpetunjuk bukan petunjukku. Akan berlaku, Nabi kata. Nampak macam very good. Everybody love our Prophet sallallahu alaihi wasallam. Everybody declares that they want to follow the guidance or the light of the Prophet. Semua kata nak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila betul-betul perinci, Nabi dah tak ada dah. Semua daripada pakaian, serban, warna serban, cara letak, semua follow Syekh. Dan sebahagiannya daripada ungkapan-ungkapan burdah dan qasidah yang memuji Nabi, bertukar memuji guru, Syekh. Talbis Iblis. Iblis telah memberikan izharul batil fi suratil haq, kata Imam Ibnul Jauzi. Menzahirkan yang batil dalam wajah yang benar. Ramai orang pun terpengaruh. Dan dalam hadis, dalam riwayat, saya sedikit nak sebut tentang Ubay ni kerana faqihnya ataupun alimnya Ubay dengan Quran. Nabi SAW tanya, ya Abul Munzir, wahai Abul Munzir, atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Kau tahukah apa ayat dalam kitab Allah yang bersama kau yang paling besar? Yang paling besar. Ini dalam riwayat Imam Muslim. Apa jawab Ubay? Pertama, dia kata Allah wa rasuluhu a'lam. Sebagian riwayat terus dia menjawab. Kemudian bila Nabi SAW tanya dia kata, Ubay jawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat apa tu? Surah apa tu? Ayat apa tu? Ayatul Kursi. Allah yang tidak ada ilah melainkannya, Al-Hayy, Al-Qayyum, yang maha hidup dan yang maha benar. Kata dalam riwayat, kata Ubay dalam riwayat itu, fadaraba fi sadri. Nabi tepuk dada Ubay. Nabi kata, wallahi
yahnikal ilm ya Aba Munzir. Demi Allah, Allah mudahkan ilmu untuk kau. Jadi ayat yang hebat. Ayat apa? Ayatul Kursi. Tapi oleh kerana kita selalu baca dan tidak mendalami maksudnya, maka kita terlepas daripada maksud Ayatul Kursi. Nak minta Syekh Ahmad Banajat nanti masa kuliah subuh dia tentang Quran, tolong tafsir Ayatul Kursi supaya didapat manfaat oleh ramai yang mendengar. Dalam hadis ni disebutkan bahawasanya Nabi baca apa dalam solat witir? Sabbihis. Yang kedua, Qul ya ayyuhal kafirun. Yang ketiga, Qul huwallahu ahad. Ada riwayat Al-Imam An-Nasa'i dan riwayat juga di dalam Musnad Ahmad. Dia kata, wala yusallimu illa fi akhirihin. Baginda sallallahu alaihi wasallam tak memberi salam melainkan pada akhir. Kalau dipaham riwayat tu seolah-olah Nabi semayang tu 3 rakaat terus. Yang ni tambahan. Tambahan ni apa? Rawi-rawi yang lain yang meriwayatkan hadis tak ada tambahan tu. Tapi dalam riwayat Nasa'i ada tambahan tu, perkataan tu. Yang kata bagi salam pada rakaat yang akhir. Ini untuk difahami oleh pelajar ni. Ziyadah yang seperti ini, tambahan yang seperti ini dalam hadis, ia boleh jadi kadang-kala ia menjadi mungkar. Mungkar ni bukan mungkar man ra'a minkum mungkaran. Maksud dia mungkar, maksud dia berbeza dengan rawi yang lebih siqah apabila dia ditambah oleh rawi yang lemah. Rawi ni tak berapa kuat, dia tambah dia jadi lemah. Ataupun sebahagian membedakan dengan menyebut perkataan tambahan yang syaz. Sebagai ahli hadis tak membezakan antara syaz dengan mungkar. Kalau sekiranya rawi itu adalah rawi yang dipercayai tetapi dia menambah apa yang tak ada pada rawi-rawi lain yang dipercayai juga, tak ada orang lain dipercayai juga lebih kuat daripada dia, tak menambah, dia tambah. Dah ada 2 bahagian. Sebahagiannya kata tambahan-tambahan ini, kalau rawi itu dipercayai, dia tambah apa yang tak ada pada orang lain. Yang disebut dalam bab ilmu ini sebagai bab ziyadatul thiqah, tambahan rawi yang dipercayai. Nak bagi faham tuan-tuan ni, misalnya 5 orang mari belajar hadis tu, semua orang riwayat sama, tapi yang seorang itu 4 riwayat sama, tapi yang seorang tu dia riwayat yang macam 4 tu juga, tapi ada penambahan perkataan yang 4 tu tak ada. Tuan-tuan faham? Yang lain cerita semua sama, tapi dia ada tambah sikit cerita tu. Tapi dia bukan pembohong. Dulu saya pernah sebut dalam masalah ziyadatus siqah ni. Tambahan tu nak kira apa? Tambahan tu dia waham ke, dia keliru ke? Ataupun tambahan tu memang betul, dia tambah tu memang guru tu kata. Mungkin yang lain 4 tu terlupa nak bagi tahu ke? Ataupun mungkin dalam majlis lain dia dengar lagi sekali hadis tu, guru tu tambah, lalu dia riwayat, dia tambah. Ini menjadi perbezaan ulama. Di dalam hadis yang kita riwayat ni, semua orang tak ada yang kata Nabi hanya bagi salam pada rakaat yang akhir. Tetapi di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Abdul Aziz bin Khalid, dia ada penambahan ini. Jadi ulama-ulama hadis bincang tentang penambahan ini nak diterima ataupun tidak. Saya tak mau panjang tentang bahasan tu, nanti tuan-tuan keliru dengan nama dan seumpamanya. Sebahagian ulama tidak menerima sebagai sahih penambahan ini. Bukan mereka menolak sembahyang 3 rakaat itu, tapi mereka kata tidak sabit.
Karena dia telah menyanggahi rawi-rawi yang lebih dipercayai, yang lebih siqah. Riwayat umpamanya Isa bin Yunus umpamanya. Tidak ada penambahan yang seperti ini. Yang datang juga melalui riwayat Sa'id bin Abdul Rahman. Yang karena dalam riwayat Abdul Aziz bin Khalid kepada Sa'id bin Abdul Rahman, dia tambah. Sedangkan ada orang lain riwayat juga dari Sa'id bin Abdul Rahman, tak tambah pun. Jadi mereka kata mungkin kekeliruan ini tafarrud. Bersendiriannya Abdul Aziz bin Khalid ni. Dia yang main riwayat ni. Dan dia tidak sampai kepada status yang kuat bila dia tambah tu untuk diterima riwayatnya. Okey. Okey, tak apa, tak ada masalah. Untuk tuan-tuan tahu daripada riwayat. Apapun salatul lail pada majoriti ulama masna, semayang malam dua-dua. Itu lebih afdal. Kemudian idza khashiya ahadukum subh, jika seorang kamu takut masuk subuh, dia sembahyang dengan 1 rakaat. Jadi 2-1. Kalau dia buat 3 terus boleh tak? Juga boleh, seperti mana yang kita sebut, yang dengan riwayat-riwayat yang ada, termasuk riwayat yang ini. Okey. Wali Abi Dawud wa Tirmidzi, tengok lagi kita tuan-tuan. Di sisi Abu Dawud dan Tirmidzi, an Aisyah, daripada Aisyah, fihi kullu suratin fi raka'ah. Daripada Aisyah ada riwayat yang mana dia menyebut bagi setiap surah itu ada rakaatnya. Yakni dalam riwayat Aisyah tu disebut pada Sabbihis pada rakaat yang pertama, Qul ya pada rakaat yang kedua, Qul huwallah pada rakaat yang ketiga. Tadi riwayat Ubay dia sebut 3 surah tu tapi dia tak sebut rakaat-rakaat mana. Dalam riwayat Aisyah dia sebut. Wa fil akhirah dia sebut yang rakaat yang akhir ialah Qul huwallah, dan dia sebut wa ma'udzatain, dan membaca 2 ma'udzatain, iaitu Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Jadi dalam riwayat Aisyah lain sikit pada riwayat Ka'ab, Ubay bin Ka'ab. Riwayat Aisyah ni ada menyatakan pada rakaat yang ketiga Qul huwallah, satu lagi Qul a'udzu birabbil falaq, satu lagi Qul a'udzu birabbin nas. Ini adalah riwayat yang datang dalam hal ni. Okey. Sebahagian para ulama mereka semua setuju tentang Sabbihisma rabbikal a'la yang pertama, yang kedua Qul ya ayyuhal kafirun, yang ketiga Qul huwallahu ahad. Cuma yang tambah Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas. Sebahagian besar para ulama hadis mereka mendhaifkan tambahan Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas. Mereka kata ini tidak sahih. Tapi ia bukan hadis yang palsu. Ia hanya dhaif, kerana dhaif ini pun hanya membabitkan soal hafalan rawi. Yakni hafalan rawi dianggap sebagai tidak, yakni Abdul Rahman Al-Jazari, dalam riwayat tu ada Abdul Rahman Al-Jazari, dikatakan hafalannya tidak begitu kuat. Jadi dhaifnya itu ringan. Apabila dhaifnya itu ringan, macam yang mereka sebut boleh beramal dengan hadis dhaif ni, dhaif yang seperti ini. Dhaif yang ringan. Okey. Semua kerana dhaif yang ringan ni apabila dia berada pada asas yang memang disepakati. Selepas baca Fatihah, baca surah. Semua tak bantah. Boleh. Bukan boleh, sunnah. Okey. Surah apa yang nak baca? Baca surah mana-mana pun diterima. Betul tak? Kalau saya pilih surah A, surah B, diterima. Tapi kalau saya pilih surah yang ada di dalam hadis yang dhaif, walaupun saya tak tegaskan, kita tidak tegaskan,
Kita pilih surah yang adalah hadis dhaif, kita tak tegaskan ini definitely confirm daripada Nabi. Kita tak tegaskan. Tapi at least pemilihan kita tu kemungkinan daripada Nabi ada. Sebab rawi tu bukan dia pendusta. Dia hanya ada sedikit masalah pada ingatan dan mungkin betul apa yang dia ingat dalam hal ini. Maka mengamalkan hadis yang dhaif dalam fadailul a'mal pada majoriti para ulama adalah boleh jika dhaif itu dhaif yang ringan seperti kes ini, dan kita pula tidak jazamkan itu daripada Nabi SAW. Kita kata ruya, diriwayatkan daripada Nabi, ada datang melalui jalan yang dhaif, dan amalan yang nak diamalkan itu telah ada asas daripada hadis-hadis lain yang lebih kuat. Maksudnya bacaan surah selepas daripada Fatihah memang sabit dah dalam dalil. Cuma soal nak pilih surah mana saja. Antara yang kita pilih sendiri ataupun kita pilih yang ada dalam hadis yang dhaif, tentulah pilih yang ada dalam hadis dhaif itu lebih baik. Karena yang kita sendiri tu tentu dah belum daripada Nabi. Yang daripada hadis yang dhaif tu ada kemungkinan daripada Nabi jika rawi itu memang betul. Karena rawi itu bukan dusta, dia hanya lemah pada soal teknikal. Tuan-tuan faham ni? Hampa faham tak ni? Teruk-teruk saya pecut ni, kena faham lah. Okey. So, ini maksudnya. Bukan seperti yang dipahami oleh sebagian orang, semua hadis dhaif boleh diamalkan. Tidak pernah siapa yang sebut demikian. An-Nawawi rahimahullah, ia menyebutnya dalam Al-Azkar. Cuba tengok syarat yang diberikan oleh An-Nawawi. Ibn Hajar Al-Asqalani, dia sebut hal ni, cuba lihat syarat-syarat yang disebut oleh Ibn Hajar. Bukan dia kata hadis dhaif jangan amal. Hadis dhaif. Yang ni dengan palsu-palsu sendiri dia pangkut. Itu memang. Dhaif ni bukan semua sama. Kan? Ada macam orang juga lemah. Ada lemah dah. Nak angkat tangan pun tak larat dah. Bangkit pun tak boleh dah. Ada lemah juga. Ada seorang nampak lemah tapi berjalan boleh lagi. Kalau tolak mungkin dia terbalik. Tapi kalau tak tolak, jalan boleh. Lemah juga. Dia pakai borong semua lemah sama. Semua tak sama. Sebab tu ilmu itu bukan saja soal mengetahui istilah, tapi keupayaan membedakan makna istilah. Keupayaan al-jam' wal farq. Membezakan, menghimpunkan dan membedakan. Dalam hal-hal yang seperti ini. Okey. Daripada hadis ni maka kita dapati bahawasanya boleh jika satu imam ke kita ke bila semayang pada rakaat yang ketiga baca qul huwallah, lagi baca apa? Qul a'udzu birabbil falaq, dan baca qul a'udzu birabbin nas. Di dalam riwayat An-Nasa'i Imam Ahmad ada lagi penambahan yang lain. Iaitu penambahan yang mana ditambah, dan penambahan ini datang dengan jalan yang agak kuat, yang sahih, iaitu selepas daripada fa'idha salam, setelah Nabi memberi salam, qala subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus salasa marrat, 3 kali. Jadi selepas kita bagi salam semayang witir tu, kita pun kata apa? Subhanal malikil quddus. Dan itu boleh kita amalkan. Termasuklah di masjid, kemudian memanjangkan. Jika dia amalkan, amalkan. Ada orang tak amalkan, tak mengapa, tapi boleh dia amalkan. Ia bukan termasuk dalam perkara-perkara yang diada-adakan. Maka dengan ini adalah ringkasan daripada yang kita sebut daripada hadis ini. Wallahu ta'ala a'lam. Selepas ni ada orang ada kelas pula. Syekh Ahmad Banajak ada satu kelas lagi, jadi saya ringkaskan kuliah saya. Ada siapa ada soalan? Ya. Ya.
Pertama, kita hendaklah tahu bahawasanya hal-hal yang berlaku pada zaman Nabi SAW. Kadang-kadang kita nampak macam sahabat mengucapkan sesuatu. Kita tak, macam mana kita nak kata bahawasanya yang sahabat ucapkan itu tambahan daripada dia? Ataupun mungkin dia telah dengar daripada Nabi sebelum daripada itu. Ataupun memang dia membacanya dan Nabi mendengarnya. Apa yang dikatakan sunnah itu adalah qaulan wa fi'lan wa taqrira. Perkataan Nabi, perbuatan Nabi dan takrir Nabi. Takrir yakni Nabi mengakui sesuatu yang dibuat oleh sahabat. Pengakuan Nabi itu asalnya iqrar. Sama ada Nabi itu kata ya, itu telah jadi qaulan, ataupun Nabi itu ibtasama, Nabi itu senyum, ataupun Nabi itu diam, ataupun Nabi itu menyaksikan, diam tu dia tak kata apa-apa. Paling famous riwayat Khalid makan dhab itulah di hadapan Nabi. Kan? Nabi tak kata apa bila Nabi tak mau makan. Tapi Khalid makan, Nabi tak kata. Walaisa bi ardi qaumi. Dia tak ada di tempatku, kata Nabi. Ajiduni a'afu. Aku dapati aku apa? Tak lalu, tak selera. Jadi itu iqrar. Kalau sahabat buat satu benda, Nabi iqrar, macam azan, hadiah azan. Nabi iqrar. Nabi kata benar. Jadi sunnah atau tak? Sunnah. Tapi kalau saya buat, siapa nak iqrar saya punya? Sehingga saya nak kata saya punya sunnah. Okey. Itu dulu. Kalau dia boleh tambah, dia bagi contoh tu tambah di dalam Sami Allah liman hamdah hamdan tayyiban mubarakan tu ditambah. Nak tanya dia. Jadi kalau semua orang tambah bacaan masa rokok, tambah bacaan masa sujud, semua tambahan-tambahan ni jadi sunnah. Ustaz tu tambah sikit, ustaz ni tambah sikit, ustaz ni tambah sikit, terbuka untuk ditambah. Adakah terbuka untuk tambah? Ada mana-mana di kalangan ulama mereka sendiri kata terbuka, sesiapa yang berminat boleh tambah. Asalkan maknanya baik. Maka dia menjadi sebahagian daripada sunat bacaan di dalam solat. Tidak disebut oleh sesiapa perkara seperti itu. Tapi mereka mencontohkan hal itu. Kalau mereka mencontohkan itu, sepatutnya mereka menyatakan sesiapa saja yang nak menambah dalam solat, boleh. Asalkan baik. Buktinya, ada sahabat tambah, boleh. Tidak dikatakan. Cumanya, seseorang boleh untuk berdoa kepada Allah dengan doanya sendiri yang dia pilih daripada perkataan dia. Dia boleh doa. Tidak terhad semestinya doa itu seperti yang ada dalam hadis. Mungkin dia ada hajat yang lain. Ataupun dia ada pujian yang lain yang dia ingin memuji Allah. Apa-apa pujian yang dia rasa ketika dia memuji Allah dengan pujian yang berkenaan, terasa dekat dia dengan Allah. Dia boleh. Satu orang, misalnya tiap-tiap malam dia mengulangi kalimat-kalimat yang keluar daripada diri dia, yang dia rasa dia memuji Allah dengan itu, merendahkan dirinya di hadapan Allah. Boleh ataupun tak? Boleh. Kerana doa tidak terbatas dengan perkataan tertentu. Tapi zikir yang menjadi sunnah telah disenaraikan oleh Nabi. Tapi kalau satu orang tu nak memuji Allah, ya Allah yang maha pemurah, yang maha melakukan kebaikan untuk kehidupanku. Dia tahu dalam bahasa Melayu, dia puji. Boleh pun tak? Dia mengulangi itu. Boleh tak? Boleh. Apa yang mendekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Boleh. Tidak dianggap bid'ah. Melainkan dia pergi bagi tahu kat kawan dia, cara nak puji Allah hak betul ni, hak aku buat malam tadi. Itu tak boleh. Itu untuk diri dia, ya. Dan kemungkinan satu orang tu dia telah memuji Allah dengan satu kalimah.
lalu dia mendapati dengan kata-kata yang dia puji Allah itu, lalu Allah memustajabkan doanya, dia tak boleh nak kata bahawasanya hanya kerana kalimat itulah telah mustajab doanya. Kemungkinan kerana kalimat itu, tapi kemungkinan juga ketika dia berdoa itu, jiwanya begitu luluh dan pasrah kepada Allah. Allah suka kepada keadaan dia ketika itu. Lalu mustajab doanya. Setiap hamba Allah, kalau banyak, setiap kita, masa kita sujud, entah berapa banyak perkataan yang kita ulang-ulangi, yang kita rasa itulah cakapan kita kepada Allah. Yang dekat kita rasa bila kita memanggil Allah. Bila kita mengadu kepada Allah, kita guna bahasa kita sendiri. Boleh atau tak? Boleh. Tapi kita tak boleh bagi tahu betul kat kawan kita. Ni yang cara yang sunnah. Yang sunnah mestilah yang didatangkan oleh Nabi SAW. Soal boleh, seorang tu apa yang Allah mudahkan untuk dia. Nabi mendengar sebahagian sahabat memuji Allah dengan pujian tertentu. Nabi ada bagi hadiah kerana Nabi kita pandai dia memuji Allah. Pandai dia memuji Allah. Salam Ustaz, saya nak tanya berkaitan dengan Imam Mahdi. Saya tak pasti soalan ini dah ada orang tanya ataupun tidak. Dengan kemunculannya Imam Mahdi, suatu hari nanti, adakah beliau akan ikut mana-mana mazhab 4? Utama atau sekiranya dari 4 mazhab utama, atau sekiranya beliau tidak bermazhab, adakah masyarakat Melayu Nusantara akan mogok bising? Macam mana dia terfikir nak tanya soalan ni? Bagus juga. Beliau menyatakan beliau tidak hormat institusi mazhab, dan begitu juga sama dengan suasana. Mazhab dihormati. Mazhab adalah khazanah di dalam. Mazhab ini, maksud mazhab apa? Cara merumuskan hukum hakam syarak yang telah dipilih ataupun disimpulkan oleh imam-imam berkaitan. Dihormati. Adakah seseorang mesti mengikut mazhab? Bagi orang yang tak tahu apa langsung, dia mesti mengikut mazhab. Orang yang awam mengikut mazhab. Yang kita tidak bersetuju ialah ta'assub dengan mazhab. Saudara buat apa? Saudara kunut, itu pun mazhab. Saudara tak kunut, mazhab tak? Juga mazhab. Saudara bismillah perlahan, mazhab tak? Mazhab. Saudara bismillah kuat, mazhab ke tak? Mazhab. Mereka ni faham, kalau bismillah kuat, baru mazhab. Bismillah perlahan, keluar mazhab. Padahal bismillah perlahan tu pun 3 mazhab. Kalau di segi mazhab yang 4. Apa saja amalan yang kita buat, ada mazhab tak? Ada. Tak ada tunjuk satu amalan yang geng-geng tu tak setuju ni, yang tak ada mazhab. Cumanya mungkin bukan mazhab Syafi'i. Awak bayar zakat. Baru ni saya pergi ke universiti. Orang yang bayar zakat pendapatan, kutip zakat pendapatan, negeri-negeri berebut dekat pendapatan. Ada yang marah sebab bukan perlih pergi kutip duit kat negeri orang. Orang mai bayar kat perlih zakat pendapatan, dia marah. Marahlah, tidur tak lena. Pasal apa perlih duit banyak? Ada juga jenis demam macam tu. Pasal apa zakat pendapatan pergi bayar kat perlih? Habaq kat dia, yang pertama, zakat pendapatan tak ada dalam mazhab Syafi'i. Tak ada. Zakat pendapatan yang mereka bayar itu di dalam mazhab Imam Ahmad, malun mustafad. Tapi negeri-negeri semua buat.
Yang tak buat dulu ialah Perak. Dia kata kerana ini bukan mazhab Syafi'i. Itu dia betul. Kadang-kadang dia nak berebut dengan kita tu sampai dia lupa. Aku keluar mazhab. Hak kuat mazhab tu kan. Bila dia pergi dalam majlis, dia berdiri menyanyi lagu negaraku. Ada muzik. Mazhab Syafi'i mengharamkan muzik. Itu tak kira lagi yang tengok bola. Nampak paha. Mazhab Syafi'i mengharamkan. Macam mana dia mazhab Syafi'i? Ahli kelab MU. Kan pelik tu. Kan terkeluar mazhab tu. Sebab itu, jangan emosi. Tenang-tenang, Pak. Tidak ada orang yang keluar mazhab. Cuma ada orang mungkin dia pegang kaul-kaul daripada imam-imam. Semua kaul itu ada imam. Apa kaul yang tak ada imam? Kata. Semua kaul ada imam. Okey. Dan Allah kata fas'alu ahlal dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahli zikir, ahli ilm jika kamu ahli ilmu, jika kamu tak tahu. Semua yang kita buat berdasarkan ijtihad, penghujahan, rumusan, istinbat ahli ilm. Clear. Itu soalan hak bagian ujung. Kalau ada orang kata saya sunnah, saya tak hormat mazhab, dia salah. Semua mazhab itu telah berhujah dengan kitab dan sunnah. Semua. Cumanya, of course, tentulah ada kaul. Macam baru ni. Satu orang muncul. Duk mempertahankan dan menjelaskan. Dalam mazhab Syafi'i, bapa zina boleh berkahwin dengan anak zinanya. Jadi dia kata kalau satu orang lelaki berzina dengan seorang perempuan, kemudian telah tinggalkan perempuan itu, kemudian anaknya membesar, cantik anak itu, dia berjumpa balik dengan anak zinanya, dia boleh tak berkahwin dengan anaknya? Dia kata boleh berkahwin dengan anak zinanya mengikut mazhab Syafi'i kita. Tuan-tuan, hal-hal yang seperti itu, saya tahu memang mengikut mazhab Syafi'i demikian, tetapi perlu untuk dibahaskan dengan perbahasan yang lebih mendalam. Bak kata sebahagian sarjana, jika Allah dan Rasulnya mengharamkan anak susuan hanya kerana menyusu daripada isteri kita ataupun dengan ibu kita diharamkan, bagaimana untuk dibenarkan berkahwin dengan anak yang daripada benih kita sendiri? Memang dalam mazhab Syafi'i betul, tapi bayangkan kalau hal ini manusia berzina ramai, kemudian berkembang hal itu juga, macam kes-kes yang kahwin tak tahu sampai anak sendiri dan seumpamanya. Bagaimana kalau non-Muslim dengar hal-hal yang seperti ini? Bukan menghina mazhab Syafi'i besar, hebat. Tapi bukan semua kaul itu ditelan tanpa kita memberikan pandangan yang berbeza. Berapa ramai yang di kalangan mazhab Syafi'i hari ini yang bersetuju bapa adalah wali mujbir yang boleh memaksa anak perempuannya kahwin, walaupun tanpa memberitahu anak perempuannya, dia boleh kahwinkan anak perempuannya dengan sesiapa saja yang dia mahu. Saya rasa tidak ramai yang bersetuju lagi. Bukan menghina mazhab Syafi'i, tetapi kaul-kaul dalam hal-hal yang hendaklah dilihat dengan penglihatan yang lebih luas. Ini dulu. Saya nak sebut. Jangan kadang-kadang orang tu dia fanatik. Keluar mazhab seolah-olah apa. Habis itu kalau kita pakai kaul dalam Hanbali, ia bukan ahli ilmu. Kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ini kitab, penulis kitab fiqh yang semua kebanyakan mereka pun baca dan ada simpanan Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, fiqh Islam dan Adillatuhu di rumah mereka. Dia kata dalam kitabnya Ar-Rukhsah Asy-Syar'iyyah, Ar-Rukhsatu Asy-Syar'iyyah, dia kata Allah suruh tanya ahli ilmu, dia tak pernah bagi tahu. Tanya A jangan bagi tahu, tanya B jangan tanya. Siapa-siapa saja ahli ilmu awak boleh bertanya.
tanpa membataskannya kepada mazhab. Maksudnya tanpa membataskan pada, oh ini mazhab ni, kita jangan tanya ulama mazhab ini. Tak ada. Okey, cuma bahagian awal soalan dia tu, Imam Mahdi mazhab apa? Ini juga isu yang berlaku di dalam polemik taksub mazhab. Sehingga ada mazhab yang kata kalau Imam Mahdi turun, dia mesti mazhab Hanafi. Yang lain pula kata no, kalau Imam Mahdi turun, dia mesti mazhab kami. Sehingga golongan taksub mazhab menjadikan isu Imam Mahdi ini sejak dulu lagi. Imam Mahdi akan turun. Tentu dia mazhabnya kitab dan sunnah. Imam Mahdi bukan untuk orang Syafi'i saja. Dia untuk semua. Takkan Imam Mahdi bias satu mazhab daripada awal. Maka kita tengok dia turun, tentulah dia akan memegang ijtihad. Semua benda-benda usul dalam agama sama saja. Dalam soal solat dan apa sama saja. Ada benda-benda furu' yang berbeza. Itu tak payah kita fikir untuk Imam Mahdi. Sehingga saya baca sebahagian penulis. Sebab tu kita sebahagian penulisan bila kita baca, kita nak kena faham konteksnya. Al-Albani, mereka marah ke Al-Albani ni. Saya juga bila baca teks Al-Albani tu, masa awal saya terkejut juga. Kerana Al-Albani menyatakan, sayanzilu Isa wa sayahkum bil kitabi wa sunnah la bit Taurat wala bil Injil wala bi fiqhil Hanafi. Akan turunnya Isa akan berhukum dengan kitab dan sunnah, tidak dengan Taurat, tidak dengan Injil, tidak dengan fiqh Hanafi. Saya masa baca terkejut, kenapa Al-Albani, Syekh Al-Albani ni pergi sebut fiqh Hanafi pula? Ini menyakitkan hati orang mazhab Hanafi. Tapi dan sehingga orang-orang mazhab Hanafi pun ambillah ayat itu dan kutuklah Al-Albani habis-habisan. Tapi bila saya baca keseluruhan konteksnya, Al-Albani sedang menjawab penulis dalam mazhab Hanafi yang menyatakan kalau Isa turun, dia akan pakai mazhab Hanafi. Jadi sebab itu dia sebut mazhab Hanafi. Bukan kerana dia memang nak attack mazhab Hanafi. Ambillah pokok-pokok ni yang tu saja, pilah pistang mana-mana, tengok punya teruk ni. Sebab tu kita bila nak membaca bahan, kita hendaklah melihat apa yang sebenarnya yang penulis asal itu maksudkan apa. Kadang-kadang satu orang tanya kita, saya jawab. Dia ambil jawapan saya saja tanpa mengambil soalan penyoal. Itu saya bagi tahu kepada pihak media yang selalu merakam saya. Ambil juga soalan penyoal. Bila dia ambil soalan kita saja, orang tu akan kata, pasal apa timbulkan masalah tu? Ini dia tak faham. Kita bukan timbul kerana orang itu bertanya. Nanti ada kata, pasal apa timbul ke Imam Mahdi mazhab apa? Ada mangkak yang macam tu. Jadi, dia kena melihat soalan dia. Kenapa? Semasa tawaf di tingkat atas, bau kiri boleh menjadi tidak tetap ke Kaabah, melainkan apabila berjalan sengit sikit. Apakah benar berjalan tersebut tidak sah? Tuan-tuan, sebahagian orang gulu lah masalah ni, melampau. Halakan mutanatti'un. Binasalah orang yang berlebih-lebihan. Dikendaki kita adalah tawaf. Ketika kita tawaf, Kaabah berada di sebelah kiri kita. Itu saja. Of course bila berjalan ada orang tertolak kita ke apa, tapi sentiasa Kaabah di belah kiri kita. Setengah ustaz dia mengajak bagi payah. Hang jaga orang tertolak sikit, hang kena undur. Hang tak undur, hang tak batal hari tu. Balik hamba Allah ni fikir yang batal dah haji aku hari tu. Ada orang dia macam tu. Dia suka bagi fiqh yang payah. Ad-dinu yusur. Walan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabahu. Agama tu mudah. Siapa tak pemayah-mayahkan, melainkan dia akan tewas. Agama tidak begitu. Tak ada Nabi jagi tahu. Tergerak bau. Undur balik. Kau cakap 3-4 orang ada tak apalah. Kalau dah padat macam tu, masa musim haji kau nak undur apa? Ini semua tuan-tuan
Menyebabkan orang yang baru belajar agama berasa berpayah dia untuk beramal agama. Kalau kita tengok dalam hadis Nabi salat umpamanya bindukung Umamah binti Abi As, nah ada keluasan. Walaupun ada qaul dalam kitab-kitab mazhab sebahagian mazhab begitu ketat, tapi ambillah keluasan sehingga orang tak bergerak dia. Tebuan naik atas kepala dia gigit pun duduk senyap je. Binatang gigit dia naik satu, dua, kena berhenti. Tiga, berhenti. Tak boleh 3 kali berturut-turut. Dia pun tak faham. Dia ingat semayang Robocop ke apa. Agama ada keluasan. Dia bukan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ad-dinu yusur. Yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah nak dengan kamu mudah, dia tak nak daripada kamu payah. Allah. Apa lagi ni? Soalan ini ada lagi. Dah 2 kali saya bermimpi ke Mekah. Okey. Tapi sepanjang hidup saya tidak pernah lagi sampai ke Mekah. Adakah mimpi saya ada maksud tertentu ataupun ia adalah mainan syaitan semata-mata? Saya rasa saya tak ada cakap tentang masalah mimpi. Ringkas saja. Mimpi ni ada 2. Sekurang-kurang. Ada mimpi yang memang membawa maksud yang benar. Ada mesej yang Allah nak sampaikan. Boleh rujuk pada kuliah saya tentang mimpi. Tapi nak ringkas. Ada mimpi yang bukan ada maksud. Sama ada ia adalah mainan tidur kita kerana siang itu kita buat satu benda. Siang kita tebang pokok, malam kita mimpi kita ditimpa oleh pokok umpamanya. Khayalan manusia kadang-kadang ada soal otak manusia dan seumpamanya. Ni adghathul ahlam dalam surah Yusuf. Yakni mainan tidur. Ada kadang-kadang mimpi syaitan main kita. Ya tala'abu bika syaitan. Syaitan main dengan kamu. Mimpi kepala tercabut. Gigi tajam. Sebab malam tadi dia tengok gambar hantu Indonesia. Ataupun memang syaitan ganggu dia. Sebahagian mimpi yang diganggu oleh syaitan ada 2. Satu memang mainan syaitan semata-mata. Sebahagian itu mainan syaitan yang ada tanda bahawasanya kita telah disihirkan. Seperti berulang kali ia bermimpi dengan binatang-binatang yang sering menjadi jelmaan jin seperti ular dan seumpamanya. Kemungkinan dia disihirkan. Ada. Satu lagi ialah mimpi yang ada tanda yang benar. Seperti mimpi-mimpi. Kerana dalam Quran, dalam hadis ada. Nabi apa yang paling hebat mimpi dia? Nabi Yusuf. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Kan? Wa yu'allimuka ta'wilal ahadis. Kami mengajar kamu tafsiran mimpi. Dan Nabi juga menafsirkan mimpi-mimpi sahabat. Sahabat bermimpi, Nabi tafsir. Omar bermimpi, semua Nabi tafsirkan. Hatta di kalangan bukan sahabat seperti tabi'in, Muhammad ibn Sirin, ia bermimpi dan pandai menafsirkan mimpi. Dan mimpi yang benar itu kadang-kadang dia ada simboliknya. Ada orang dikatakan Muhammad ibn Sirin, satu orang kata dia datang, dia bermimpi melihat ayam jantan masuk ke dalam rumah dia mencuri makanan dia. Muhammad ibn Sirin kata, jika sekiranya engkau rumahmu dimasuki pencuri, datang beritahu. Satu hari rumah dia dimasuki pencuri. Lalu dia bagi tahu Muhammad ibn Sirin. Muhammad ibn Sirin kata, cuba pergi tanya muazzin, tukang azan. Jadi dia pergi muazzin, dia kata, kau dah masuk rumah aku ke? Dia kata, macam mana kau tahu? Memang betul lah.
Orang bertanya Muhammad bin Sirin, macam mana kau tahu? Dia kata, ayam jantan biasanya dia berkokok pada waktu pagi. Dia menyamai tukang azan. Saya nak cerita simbolik dalam mimpi. Kan? Abdul Ghani An-Nabulusi, dia menulis satu kitab, iaitu Ta'tirul Anam fi Ta'biril Manam. Banyak tentang senarai mimpi. Ada buku yang disebut Tafsirul Ahlamul Kabir oleh Ibn Sirin, tapi ini bukan Ibn Sirin punya. Ada laisa Ibn Sirin. Orang himpun-himpunkan bubuh nama Ibn Sirin, bukan. Tapi Ibn Sirin itu sendiri memang ahli dalam tafsiran mimpi. So ada mimpi yang benar, mimpi yang baik. Bila kita memimpi yang baik, macam pergi Mekah, mudah-mudahan mimpi yang baik biasanya petanda yang baik. Pergi Mekah pergi baik lah, kan? Kalau pergi tempat lain, apa orang putih kata, good man go to heaven, bad man go to Holland. Macam itulah, kan? Macam mimpi pergi ke tempat yang baik, Mekah, mudah-mudahan ia menjadi tanda yang baik. Salah satu ciri mimpi yang benar ialah beberapa ciri. Yang pertama ialah mimpi itu sentiasa menjadi ingatan pada kita. Bila kita bangun, kita ingat mimpi itu. Kita tertanya-tanya, apa maksud mimpiku ni? Artinya mimpi itu ada mesej. Yang kedua ialah kadang-kala ia berulang mimpi yang sama. Maksudnya ada mesej yang nak disampaikan. Okey. Nanti kita buat kursus tafsir mimpi. Tuan-tuan sukalah. Orang Melayu bak mimpi, bak hantu, dia boleh sembang sampai pukul 2 pagi. Okey, saya dah panjang ni. Saya tak mandi lagi, tuan-tuan jangan main rapat dengan saya. Yang pertama ialah majlis pelancaran tabung dana berbuka puasa. Ni dengan tabung dana berbuka puasa ni tuan-tuan, yang di depan tuan-tuan. Kita lancarkan untuk kita majlis hari kuliah ni, kita boleh buka puasa Khamis dan juga kita boleh juga menjamu orang yang makan. Jadi semua jamaah itu, saya harap setiap orang yang ada hari ni dia berilah sikit. Kalau tak ada 10 sen pun bubuh, tanda kita dah kempen, dia masukkan. Kemudian pohon semua jamaah untuk sajian makan yang disediakan depan masjid, ada nasi lemak dengan teh masala. Tapi lepas tu siapa yang terlibat dengan kuliah Syekh Ahmad Banajat, patah balik masuk. Okay. Mudah-mudahan Allah rahmati kita semua dan diberikan rahmat. Mohon maaf saya telah melewatkan tuan-tuan pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.